Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala atas kekuatan yang diberikan pada saya untuk menghasilkan video berkenaan dengan penyakit misteri. Pada kali ini saya akan kongsikan video berkenaan dengan penyakit misteri yang berkait dengan sihir dalam bentuk santau. Tujuan saya berkongsikan tajuk ini pada kali ini kerana gangguan bentuk santau ini banyak saya jumpa apabila pesakit-pesakit datang berubat di rumah saya ataupun di pusat rawatan An-Naam, dan saya dapati perkara ini kita boleh bantu mereka jika kita boleh kongsikan tanda-tanda ataupun simptom-simptom bagaimana orang yang terkena santau itu. Jadi jika mereka mengetahui, mereka boleh mengambil langkah awal untuk berubat. Ya, jadi kebanyakan yang berlaku ialah perkara itu macam dibiarkan begitu sahaja kerana tidak ada pengetahuan tentang santau. Orang yang terkena santau ni juga biasanya mereka tidak menyedari yang mereka menghadapi masalah tersebut ataupun mereka menghadapi masalah terkena santau. Jadi orang yang berada di sekitar, terutama sekali ibu bapa, rakan-rakan atau saudara mara yang boleh melihat perubahan yang berlaku dan boleh membantu mereka untuk memberi nasihat atau memberi panduan kepada mereka untuk berubat. Saya harapkan perkongsian ini akan dapat memberi manfaat kepada kita semua kerana ia dapat membantu kita mengambil langkah lebih awal ya, apabila berlakunya keadaan-keadaan seperti adanya tanda-tanda ahli keluarga kita ataupun kawan-kawan kita yang terkena santau. Dan kita harapkan video ini memberi manfaat kepada kita semua. Pada masa ini banyak yang kita dengar dalam media sosial ataupun dalam TV yang membincangkan berkenaan dengan penyakit misteri dalam bentuk santau ini. Kita dapati banyak berlaku di mana ada orang yang tiba-tiba daripada keadaan sihat, ya, tiba-tiba menjadi tidak selera makan, menjadi kurus yang melampau, ya, tidak larat buat kerja apa-apa, tidak boleh pergi kerja, tidak boleh berniaga. Ya. Ada juga kita dengar suami isteri yang rumah tangganya jadi tegang, sentiasa bergaduh. Kadang-kadang benda yang kecil pun boleh jadi besar, ya. Dan akhirnya membawa kepada perpisahan. Itulah yang kita nak lihat, itulah yang kita nak kongsikan supaya perkara ini kalau boleh kita cuba kena pasti daripada awal dan ambil langkah yang lebih, langkah-langkah pencegahan. Santau ini dia merujuk kepada sihir yang dibuat kepada orang lain melalui sama ada makanan atau minuman ataupun melalui angin. Secara umumnya santau ini boleh kategorikan kepada dua. Satu yang tajam, satu yang tidak tajam. Yang tajam ini biasanya melibatkan santau dalam bentuk serbuk kaca, selumbar kayu ataupun miang buluh. Ya, itu bagi yang tajam. Bagi yang tidak tajam, dalam bentuk benda-benda yang kotor seperti abu mayat, lemak binatang, darah binatang, bahagian badan manusia seperti kuku, rambut yang diproses, ya, dengan cara yang tertentu, dengan mentera yang tertentu yang menghasilkan kesan yang tertentu. Oleh itu kalau kita lihat kesan dia berbeza-beza antara orang yang mengalami ataupun orang yang terkena santau ini. Ada yang mengalami muntah darah, ya, ada yang mengalami luka-luka dalam, ada yang mengalami lebam-lebam pada badan, ada yang tidak ada kesan demikian tetapi menjadi seperti orang yang tidak ada arah tuju, ya, hidup tidak tenteram, ya, jadi tak tahu apa. Itulah perbezaan antara dua kesan santau yang ada pada hari ini. Dari segi kecepatan kesan, ada yang santau yang mana kesannya agak segera, ya, boleh dirasakan ataupun pesakit mulai merasa dalam tempoh seminggu. Ya, ada yang lambat, ya, ada kadang-kadang 3 bulan, dia perlahan. Jadi itulah berbeza antara dua jenis santau ini. Pengalaman saya sebagai perawat, sihir yang melibatkan santau adalah kes yang paling banyak berlaku. Di mana kalau saya ambil sampel daripada 300 orang yang datang berubat, seramai 230 orang daripada mereka terkena sihir dalam bentuk santau ini, ataupun lebih kurang 77% daripada yang datang berubat ini terkena santau. Daripada perbincangan yang kita buat dengan pesakit-pesakit, kebanyakan yang berlaku ialah dalam suasana persekitaran bekerja mereka. Sebagai contoh, kaki tangan kerajaan ataupun kaki tangan swasta ataupun pekerja kilang. Kebanyakan santau ini berlaku dalam kawasan
tempat mereka bekerja, iaitu di kantin ataupun di pantry, di ruang makan. Ya. Kalau bagi orang usahawan ataupun peniaga, kebanyakan mereka mengadakan perjumpaan di kedai-kedai ataupun di restoran-restoran. Di situlah tempat yang biasa kita jumpa berlakunya perkara-perkara yang terkena santau ini. Macam mana pun kita kena yakin, walaupun santau ini orang kata ada kesan, tetapi ia hanyalah asbab sahaja. Yang menentukannya ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Jika Allah tidak mengizinkan, tidak akan berlaku. Ramai daripada kalangan pesakit yang datang berubat, mereka tidak menyedari mereka telah pun terkena santau. Ini kerana kurangnya pengetahuan tentang santau ini dalam masyarakat pada hari ini. Jadi saya ambil kesempatan ini untuk berkongsi tanda-tanda ataupun simptom-simptom yang kita boleh jadikan rujukan sebagai untuk mengenal pasti adakah seseorang itu terkena santau. Keadaan ini juga berguna bagi ibu bapa ataupun rakan-rakan untuk melihat ataupun membantu kawan-kawan mereka, ya, ataupun anak mereka yang mungkin mengalami masalah ini. Yang pertama ialah kita dapati pesakit-pesakit ini dia akan merasa ada macam angin di sekitar ulu hati. Dan keadaan ini agak ketara apabila waktu petang, hampir maghrib ataupun tengah malam. Dan keadaan ini seperti orang kena sakit gastrik ataupun orang kena gastrik. Dan jika mereka pergi mendapat rawatan di hospital, biasanya pesakit-pesakit yang datang jumpa kita di sini memberitahu bahawa mereka telah pun diberi ubat untuk orang sakit gastrik. Jadi simptom yang pertama ini, kalau kita lihat bagi orang yang mengalami santau ini, hampir sama dengan orang yang kena gastrik. Dan kadang-kadang ini akan menyebabkan mereka rasa bukannya gangguan sihir tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, pesakit yang paling banyak kita jumpa, pesakit-pesakit yang mengalami santau ini juga, mereka akan merasa berdebar-debar, ya, tanpa sebab. Berdebar-debar yang tanpa sebab. Dan kebiasaannya paling kerap berlaku ialah apabila waktu hampir petang, waktu hampir maghrib, dan kadang-kadang tengah malam. Dan keadaan berdebar-debar ini kadang-kadang diikuti dengan degupan jantung yang agak laju. Jadi kalau mereka pergi ke hospital untuk dapatkan rawatan di hospital, kadang-kadang mereka akan dibuat ujian ECG kerana jantung mereka ni berdegup dengan kencang. Itu simptom yang paling kuat yang kita jumpa. Yang pertama tadi gastrik, macam gastrik. Yang kedua ialah macam jantung. Tanda yang ketiga, pesakit ini kita biasa jumpa ialah apabila tiba waktu petang, terutama sekali lepas asar dah hampir maghrib, mereka akan rasa seperti orang yang tidak ada arah tuju dalam hidup mereka. Kadang-kadang rasa kesunyian, rasa serabut, tapi tak tahu punca. Kadang-kadang rasa macam sedih, dan ada kalanya sampai tak menangis keseorangan. Tapi bila ditanya, tak tahu kenapa. Ya, itulah keadaan-keadaan bagi suasana waktu petang. Dan suasana ini akan memberi tekanan kepada ataupun memberi tekanan perasaan kepada pesakit-pesakit apabila menjelang waktu petang. Tanda yang keempat ialah pesakit yang mengalami santau ini, jika mereka pegang kaki di kawasan tapak kaki berhampiran dengan jari, mereka akan merasakan mereka akan rasa sejuk, ya? Tidak seperti suhu badan yang biasa, terutama sekali pada waktu petang ataupun waktu tengah malam, ataupun pada masa seperti berdebar-debar ataupun rasa gastrik yang kuat tadi. Itu adalah tanda-tanda yang berkait dengan rasa sejuk pada kaki. Tanda yang kelima, yang biasa kita jumpa ialah pesakit ini selalu memberitahu kita ialah mereka merasakan tidak selesa pada kawasan kening berhampir dengan kawasan dahi dan juga kawasan mata. Ada kalanya rasa berdenyut-denyut, ada kalanya mereka rasa macam pandangan tu kabur, ya. Tapi selepas itu okey balik. Itu keadaan bagi gangguan sekitar mata. Tanda yang keenam ialah mereka akan rasa seperti berat ataupun lenguh di bahagian tulang belikat ataupun bahagian pinggang. Jadi kadang-kadang berat ini dirasa berat seperti macam ada satu benda menumpang. Ada kala juga mereka rasa seperti rasa menyucuk. Kadang-kadang mereka rasa sukar untuk bangun kerana rasa berat di pinggang, sama ada nak bangun daripada katil pada waktu pagi ataupun
bila mereka duduk di kerusi, ataupun bagi yang solat bila nak bangun daripada, nak bangkit daripada duduk antara dua sujud kepada berdiri balik. Yang ketujuh ialah apabila nak tidur malam, mereka didapati susah untuk lena. Ya. Kadang-kadang bila bunyi jam berdetik pun mengganggu mereka untuk lena. Bunyi cicak pun boleh mengganggu mereka untuk lena. Dan jika terlena, mereka mungkin akan bermimpi mimpi yang menakutkan, seperti naik tempat tinggi tiba-tiba rasa macam gayat untuk jatuh. Ada kalanya mereka bermimpi dikejar oleh benda-benda yang tak tahu apa bendanya. Ada kalanya nampak macam ular, ada kalanya nampak macam anjing hitam dan sebagainya. Ada juga yang rasa mereka ni pergi ke tempat yang kotor, dalam hutan yang tak tahu di mana, yang menyebabkan mereka rasa tak selesa, menyebabkan mereka akhirnya tersedar, terjaga daripada tidur. Bila terjaga, mereka rasa berdebar-debar dan untuk sambung balik tidur agak sukar untuk lena. Bagi pesakit yang mengalami sihir sebentuk santai ni juga, kita nak tahu sama ada mereka dah lama ataupun baru kena. Mereka boleh lihat dari sudut yang pertama, bila mereka nak makan, pertama sekali bagi makan yang mengenyangkan lah, kita rujuk pada makan nasi. Mula-mula nak makan ada selera. Bila dah duduk nak makan, selera jadi turun. Ya. Kemudian hanya makan sedikit ataupun kadang-kadang minum air saja ataupun makan kuih dan sebagainya. Kalau bagi kes yang teruk, ada kalanya mereka langsung tak nak makan. Mereka tidak ada selera langsung daripada awal hingga akhir, tak ada selera. Okey, itu yang pertama bagi kes yang teruk. Yang keduanya, bila nak buang air besar, agak sukar untuk mereka buang air besar. Kadang-kadang sukar untuk buang air besar ni maksudnya nak boleh keluar tu susah. Ya. Dan jika keluar, kadang-kadang hanya keluar sedikit-sedikit, seperti najis, kalau kita rujuk najis kambing, ya, berbiji-biji. Dan ini menyebabkan mereka rasa perut mereka makin lama makin tegang, rasa makin buncit. Yang ketiga, bagi perempuan yang agak muda lagi, kadang-kadang jika dah lama terkena santau ini, pusingan kitaran haid dia menjadi tak betul. Ya, ada sama ada banyak, sedikit, lewat, awal, ya, dan kadang-kadang menyebabkan macam berketul. Ya. Itu adalah tanda-tanda yang kita boleh lihat pada perempuan yang muda jika keadaan itu lama. Dan yang keempat ialah orang yang terkena santau ini biasanya hati mereka suka menangguh-nangguh. Terutama sekali bagi untuk buat macam solat. Kadang-kadang mereka menangguh-nangguh sehingga waktu Zuhur dah hampir pada waktu Asar, waktu Maghrib hampir pada waktu Isyak. Ya, jadi bila mereka solat, ada kalanya mereka lupa bilangan rakaat, terutama sekali solat yang 4 rakaat. Ya, jadi dah tengah-tengah solat, berapa ni sekarang ni? Berapa rakaat dah sudah ni? Ada juga bagi kes yang teruk, dalam solat tu mereka terfikir, dah ambil wuduk ke belum? Dan ada yang kes yang teruk, berhenti, ambil wuduk semula. Ini memang dah kes yang terlalu teruk. Yang kelimanya, bagi orang yang terkena santau ni juga, hati mereka jadi berat bila nak baca Quran. Kalau nak baca ni, sekejap lah, tunggu sekejap lah, dan akhirnya tak baca. Jadi itulah keadaan dia, kerana benda yang termasuk dalam badan dia itulah benda yang kotor. Yang keenam, bagi orang yang terkena santau ni, yang teruknya ialah mereka ni malas untuk pergi bekerja. Kalau bagi yang berniaga, malas untuk buka kedai. Kalau ada yang buat insurans, malas untuk jumpa pelanggan ataupun klien. Keadaan ini kita dapati mereka bertangguh. Mereka akan bertangguh-tangguh. Dan bila mereka malas, mereka tangguh. Apabila tiba pada masa dah dekat, mulalah jadi kelang kabut. Dan ini menyebabkan mereka jadi lebih tertekan ataupun stres. Kerja-kerja yang mereka buat akan menjadi tidak sempurna. Tanda yang ketujuh bagi kes yang teruk ini ialah bagi pelajar, apabila mereka berada dalam kelas, mendengar pensyarah ke guru mereka mengajar, seolah-olah apa yang diterangkan itu masuk dalam telinga, melalui telinga kanan, keluar dalam telinga kiri. Cuma bila guru tanya, mereka tidak dapat apa-apa pun, mereka tidak ingat apa-apa pun. Begitu juga dengan bila mereka membaca atau membuat ulang kaji, apa yang mereka baca macam lalu sahaja, tidak ingat di ingatan. Dan ini akan menyebabkan mereka akan rasa tertekan.
ya, tertekan kerana perlu buat lagi ulang kaji, tapi masih juga tak ingat. Bagi pelajar-pelajar tahfiz, ada juga kita jumpa ada yang tidak mau meneruskan pengajian di pusat tahfiz, ada mau berhenti. Secara umumnya itulah tanda-tanda ataupun simptom-simptom yang ada pada orang yang terkena sihir dalam bentuk santau. Semoga perkongsian saya pada kali ini dapat memberi manfaat kepada kita semua dalam kita mengharungi kehidupan kita pada hari ini yang agak mencabar ini. Semoga usaha kita ini mendapat ganjaran yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.